Assalamualaikum dan salam Koronomo Malaysia. Terima kasih kepada semua yang turut serta dalam sesi dialog Helwa kita pada hari ini. Sempena PKP ni, Helwa ABIM Malaysia menganjurkan diskusi dan sesi dialog. Sekarang kita dah dalam siri yang ketiga sepanjang fasa 1, 2, 3 dan 4 sekarang ni. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya kami nak ambil barakah hari Jumaat ini sebelum kita memulakan sesi yang yang berat tetapi santai dan bermanfaat kepada semua. Kita sama-sama sedekahkan umul kitab Al-Fatihah kepada arwah Ustaz Ismail Kamus yang baru saja maklumkan meninggal dunia awal pagi tadi. Al-Fatihah. Okay. Baik, untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat di luar sana, sepanjang sesi forum kita yang akan berlangsung dalam tempoh 40 minit ini, kita alu-alukan supaya penonton memberikan komen dan ruang balas dalam komen di dalam Facebook, di social media masing-masing, dan terima kasih kepada panel-panel kita yang hadir pada hari ini. Yang pertama sekali saya mahu memperkenalkan sahabat Adinda Wan Nur Fadilah binti Wan Ibrahim. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, yang sekarang berada di Kelantan Okey, yang kedua adalah saudara Pak Wawan, saya panggil Pak Wawan lah. Okay. Khairul Ridwan Akhyar bin Adha Akhyar. Okay. Yang sekarang berada di Terengganu. Sihat Pak Wawan? Alhamdulillah, sihat. Okay, seterusnya adalah saudari Loh Yit Pin. Okay, pengerusi Yayasan Belia Buddhis Malaysia. How are you? Sihat ya? Hello. Ya, sihat. Alright, okay. Terima kasih semua kerana sudi menerima jemputan Helwa ABIM untuk sama-sama tampil dan sanggup meluangkan dan mengorbankan masa untuk menerima berkongsi pendapat dan berkongsi pengalaman di dalam sesi dialog hari ini. Hari ini kita bukanlah kata kita dalam sudut intelektualisme ataupun academician, kita mahu sama-sama belajar, kita mahu kupas tentang topik yang orang kata berat tetapi sebenarnya mudah kalau kita nak dijadikan sebagai amalan dan gaya hidup sepanjang zaman, iaitu agama dan akhlak. Agama dan akhlak ini bukan sesuatu yang jauh daripada kehidupan seharian kita, dan ianya adalah sesuatu yang saya fikir rakan-rakan panel memang akan kongsikan sekejap lagi. Okey, tanpa membuang masa, saya minta untuk saudari Wan Nur Fadilah untuk kongsikan apakah sebenarnya hubungan kait antara agama dan akhlak kepada penganut-penganutnya. Silakan Nur Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada saudari Atikah Syairah dan sahabat-sahabat panel lah, saudara Ridwan Adha dan juga saudari Loh Yit Pin daripada Yayasan Buddhis saya Fadilah. InsyaAllah saya akan share sikit berkenaan dengan akhlak. Akhlak ni sangat besar sebenarnya. Kalau dalam Islam, dalam agama Islam, akhlak ni adalah sesuatu yang besar, dia bukan sesuatu yang kecil. Sebab apa? Sebab kalau Nabi Muhammad diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nak ceritanya Nabi Muhammad ini didatangkan oleh Allah ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk tunjuk kepada manusia macam mana cara yang sebenarnya untuk kita berakhlak. Oleh itu Imam Al-Ghazali, salah seorang cendekiawan Muslim, dia memberikan definisi akhlak ni kepada dua. Yang pertama al-khuluq, iaitu yang berbentuk dalam batin manusia, dan lagi satu al-khalaq, iaitu yang berbentuk zahir. Maksudnya akhlak ni ada dua. Kalau menurut Imam Al-Ghazali ni boleh kita lihat dalam dua keadaan. Yang pertama dalam keadaan batin ataupun suasana batin, jiwa dia seseorang tu macam mana. Yang kedua berbentuk zahir dia, macam mana sikap dia, macam mana sifat dia, macam mana perilaku dia dan aksi dia di luar. Itu yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin dan juga Mizan Al-Amal, ataupun the fixed balance of action, itulah lebih kurang. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam perihal batin ataupun perihal jiwa dan juga fizikal,
metafizik dan juga fizikal, dia ada dua. Maksudnya dalam akhlak ini, dalam lahiriah dia juga batiniah ni dia ada dua juga. Itu kita boleh lihat dua-dua ini ada sifat baik dia dan dua-dua ni juga ada keburukan dia. Dua-dua ini ada kecantikan dia, dua-dua ini ada keburukan dan kehodohan dia. Maksudnya kita boleh lihat akhlak seorang manusia itu dari segi zahir dia. Kita nampak contoh dia membantu orang, mengangkat barang berat seorang tua contohnya. Itu adalah sifat ataupun akhlak yang baik secara zahirnya kita nampak. Yang buruk contohnya bercakap kasar, mengata orang contohnya, memaki dan menghina, itu akhlak yang buruk yang kita nampak secara zahir. Namun dalam akhlak yang berbentuk batin, yang berbentuk spiritual, iaitu pemikiran kita yang negatif, yang kita selalu berfikiran negatif, kita selalu menganggap orang ini tidak suka kepada kita contohnya, ataupun kita menganggap orang lain semua jahat, ataupun menganggap orang lain semua tidak suka kepada kita dan tidak suka kepada keluarga kita contohnya. Itu adalah perbuatan ataupun suasana jiwa yang buruk, yang tidak sihat, yang tidak aman dan tidak selamat. Jadi tapi dalam menurut Imam Ghazali, yang lebih penting antara dua akhlak yang zahir dan batin ini, yang lebih penting adalah zahir, yang batin. Sebab apa? Sebab ketentaman jiwa, ketentaman akhlak yang di dalam itu lebih penting untuk kita utamakan, untuk kita jaga titik berat dan kita asah untuk lebih berakhlak. Sebab apa? Sebab daripada batin yang cantik, maka akan terlahirlah zahir yang cantik. Okey, oleh itu akhlak itu pada jiwa dan suasana, bukan pada perbuatan semata-mata, tapi juga pada jiwa dan suasana. Dan akhlak ini dia bukanlah boleh kita lahir-lahir kita berakhlak, tak. Akhlak ataupun sikap ataupun moral ini ataupun suasana jiwa ini harus dipupuk dan dipelajari. Sebab apa? Sebab dalam cendekiawan, dalam tradisi Islam, orang-orang cendekiawan ataupun kita punya scholars lah, Islamic scholars, dia ni akan mempelajari akhlak lebih dahulu berbanding mempelajari ilmu. Contoh, Abdullah bin Mubarak kata, aku mempelajari akhlak selama 30 tahun. Kemudian aku mempelajari mempelajari agama selama 20 tahun. Dia kata mula dia belajar akhlak dan adab dulu 30 tahun, kemudian dia belajar agama 20 tahun. Dan kemudian ulama-ulama yang terdahulu juga terlebih dahulu mempelajari akhlak berbanding mempelajari agama ataupun ilmu-ilmu lain. Maksudnya dia ajar akhlak dulu. Sebab tu dah dalam Islam Allah kata, Rasulullah kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, untuk melengkapkan akhlak seorang manusia ataupun individu-individu tertentulah, maksudnya semua manusia. Jadi penting akhlak ini walaupun dia adalah benda yang simple lah. Jadi sebenarnya dalam Islam akhlak tu benda simple saja. Benda yang macam kita tolong orang, kita bantu orang, memupuk sifat-sifat kemanusiaan dalam jiwa, berbuat baik sesama manusia, menghormati orang lain, itu benda tu akhlak. Benda yang sangat simple tetapi diberi keutamaan di dalam Islam. Dan kalau orang tanya kenapa orang yang beribadah, contohnya kan orang agama, orang yang alim tetapi tidak berakhlak. Sebab itu dalam kitab Imam Ghazali itu dikata penting untuk kita melihat kepada akhlak sebelum kita melihat kepada ilmu. Jadi akhlak itu benda pertama yang kita akan lihat, benda pertama yang kita akan nilai. Sebab akhlak itu berlahir daripada akhlak yang dalam, akhlak yang batin. Jadi kalau kita melihat kepada ibadah, tidak semestinya orang beribadah itu akan berakhlak. Tetapi orang berakhlak itu insya-Allah ibadah dia bagus. Itulah. Jadi maksudnya hubung kait antara ibadah dan akhlak itu, sekiranya kita ini benar-benar melaksanakan ibadah, benar-benar berbuat ibadah yang baik, maka akhlak kita ni akan terzahir dengan cantik kan. Beribadahlah sehingga kita ini berakhlak. Itulah. Sekian saja. Okey, baik. Terima kasih banyak. Itulah dia apa? Ustazah humanitarian. Ustazah kemanusiaan kita. Baik. Alright, terima kasih banyak Wan Fad. Jadi dia macam hari ni kita ada triple one pula. Wan Fad dan Pak Wawan. Jadi untuk Pak Wawan, untuk panel kita yang kedua, secara umumnya Al-Quran menyeru kepada banyak prinsip dan maqasid yang sesuai bagi sifat kemanusiaan, antaranya mentasihkan akidah, sudut pemikiran berkaitan ketuhanan, pergaulan dan perbatasan. Namun demikian, mengapa individu yang mafhum ilmu agama sering mengungkapkan sesuatu yang tidak beradab di social media? Boleh Pak Wawan share kan? Baik, terima kasih kepada moderator Tika.
sahabat panel Wan Fat dan juga Loh Yit Ping, maaf. Yang ni memang susah sikit lah saya nak ulas kan. Tapi Ustazah Wan Fat tadi dah ulas sedikit, saya sambung sikit lah. Mungkin saya bawakan satu kerangka pandang yang lain sikit daripada Al-Quran. Dan mungkin saya juga menyebutkan beberapa ungkapan daripada beberapa ulama. Antaranya disebutkan oleh Ibn Qayyim, agama itu keseluruhannya adalah akhlak. Maka barang siapa lulus akhlaknya, maka dia lulus dalam beragama. Sebab agama itu banyak juga para ulama yang menuliskan tentang agama itu adalah akhlak. Terjemahan daripada agama itu adalah akhlaknya. Maknanya kalau nak tahu agamanya sempurna atau tidak, lihat pada akhlaknya. Jadi seperti mana telah disebutkan tadi, yang awalnya datang ialah akhlak, kemudian baru datangnya ilmu. Dan saya mungkin nak sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang Tuhan dahulukan perkataan hikmah sebelum ilmu. Yang pertamanya daripada tentang kisah Nabi Musa. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan pengetahuan, dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Juga begitu dalam surah Yusuf ayat 22, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kat sini ada tiga keyword lah. Satu hikmah, yang kedua ilmu, dan yang ketiga musinin. Juga disebutkan hikmah dan ilmu ni dikurniakan juga kepada Nabi Lut dalam surah Al-Anbiya 74. Juga dikurniakan kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman dalam surah Al-Anbiya ayat 79. Jadi dalam kurniaan hikmah ini, yang didahulukan itu perkataannya ialah hikmah sebelum datangnya ilmu. Jadi hikmah ini kalau kita tengok, dia satu perkataan yang sangat besar. Dan kalau dalam ayat yang lain, Allah gandingkan pula, Allah sebutkan, Allah kurniakan al-hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, yang benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, khairan katsira, iaitu kebaikan-kebaikan lah. Dan yang dapat mengambil pengajaran ini cuma ulul albab. Jadi perkataan hikmah dengan perkataan ulul albab juga akrab. Dan berbalik kepada tadi, datangnya hikmah sebelumnya ilmu. Sebab itu kita boleh lihat banyak, sebenarnya tidak semua orang yang memiliki hikmah itu dia memiliki ilmu. Maksudnya begini, orang yang ada hikmah tidak semestinya dia memiliki semua ilmu. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa Allah kurniakan hikmah setelah cukup umurnya. Tetapi kemudian dalam proses perjalanannya, Allah mendatangkan Nabi Khidir untuk Nabi Musa belajar. Dan ada ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Dan Allah sebut juga dalam surah Yusuf bahawa Allah mengajarkan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga belajar tentang beberapa perkara. Maknanya menunjukkan bahawa ilmu itu diperolehi kemudian setelah datangnya hikmah. Ataupun maknanya orang yang berhikmah, dia tidak memiliki semua ilmu. Tetapi kalau kita dalami makna hikmah itu, kemudian kita bawa untuk memahami makna hikmah. Hikmah itu sendiri ialah pada dia memahami sesuatu perkara itu sedalam-dalamnya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Iaitu kalau kita balik kepada kaitan balik dengan ulul albab tadi, ulul albab itu datangnya daripada perkataan albab, itu datang daripada perkataan lub yang bermaksud intipati yang paling dalam sekali. So ulul albab ni boleh dimaksudkan sebagai mereka yang mampu memahami hingga hakikat terdalam. Mereka yang memiliki ketajaman daya renung, telus dan tembus hingga ke teras dan inti hakiki. Maknanya mungkin satu perkara kita melihat sesuatu yang sama, tetapi orang yang berhikmah, dia mampu memahami lebih dalam. Dia mampu dapat jis dia punya roh, dia punya spirit dia daripada sesuatu perkara. Mungkin dia mengalami peristiwa yang sama, tetapi orang ini dia dapat lebih daripada orang yang lain. Sebab itu akhlak, kalau kita kata konteks perkataan hikmah ni luas lah, termasuklah akhlak kan.
Ya, akhlak yang baik itu adalah hikmah lah. Jadi contohnya kalau kita kata kan, sekarang ramai orang ada master, ada PhD, belajar tinggi-tinggi dan sebagainya. Tetapi beza dengan mungkin katalah mak ayah kita dulu tak pun belajar tinggi-tinggi. Tetapi hikmahnya tentang sesuatu perkara sangat mendalam. Sebab intipati itu diperolehi. Jadi sesuatu topik itu, sesuatu perkara perbincangan, mungkin dari segi ilmunya dia ada, tetapi dari segi fahamnya secara mendalam, perspektifnya dan sebagainya mungkin tidak dapat digarap dengan baiklah, ataupun fahamnya itu tidak sampai kepada lubuk hati itu tadi. Wallahualam. Tapi ada satu mungkin saya kongsikan sikit bila dah sebut tentang berkaitan dengan hikmah ini. Nabi Ibrahim antara yang diberikan hikmah. Tapi Nabi Ibrahim berdoa supaya diberikan hikmah. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83-85. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Dimohon supaya diberikan hikmah, kemudian diminta pula, Nabi Ibrahim minta pula untuk dimasukkan di kalangan orang-orang soleh. Tak cukup soleh ke lagi Nabi Ibrahim ni? Cukup soleh. Tetapi jaminan kepada kesolehan itu sentiasa kesolehan itu tidak sentiasa terjamin sebab adanya gangguan-gangguan daripada syaitan ataupun gangguan-gangguan daripada yang disebutkan oleh panel Wanfat tadi, yang jiwa itu ada baik dan buruknya. Seperti mana dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi maka qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang yang telah mensucikan, iaitu memilih kebaikan berbanding memilih kejahatan ataupun keburukan. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak Pak Wawan. Untuk makluman panel-panel yang lain, sebenarnya boleh je saling tambah, top up, menop up, ataupun macam kalau Saudari Loh nak ada pendapat dan tambah ke, boleh, tak ada masalah. This is a free flow session, insyaAllah. Alright, jadi untuk panel yang ketiga ni, kita nak maklumkan hari ni juga adalah bersempena khusus untuk slot antara Nuzul Quran, dan semalam rakan-rakan yang beragama Buddha kita meraihkan Hari Wesak. Jadi sebelum saya serahkan mikrofon kepada Saudari Loh ni, izinkan saya baca resume yang memang sangat menarik saya fikir. Saudari Loh ni berasal daripada Kedah, orang utara. Boleh cakap utara? Ya. Utara. Ayak, minum ayak. Okay. And then parents Saudari Loh bekerja sebagai Char-Kway-Teow, ya? Ya. Di Kulim. Sekarang memegang tampuk jawatan sebagai pengerusi Yayasan Belia Buddhis Malaysia. Pengarah. Yeah. Yayasan Belia Buddhis Malaysia, dan sedang menyambung pengajian dalam bidang Human Communication. PhD Human Communication. Bakal doktor ni. Bakal doktor. InsyaAllah. So, melengahkan masa, saya fikir rakyat Malaysia, saya dah duduk dekat Malaysia, kita dah duduk Malaysia lebih daripada 30 tahun dah, kata umur kan. Jadi saya nak tanya, kalau boleh Saudari Loh ceritakan sikit tentang apa itu Hari Wesak dan apa itu agama Buddha secara ringkasnya, kalau tak apa, silakan. Terima kasih Saudari Atika. Okay, saya memang terima kasih sebab yang organizer bagi peluang untuk share tentang Wesak, sebab ini merupakan satu peluang, satu platform yang sangat-sangat penting untuk kita saling memahami. Ya. So selamat berpuasa juga. So tentang Wesak, biasanya kalau Wesak kita akan pergi vihara. Tetapi Wesak ni melambangkan 3 perayaan, iaitu hari kelahiran, hari kewafatan, dan juga hari pencerahan agung Siddhartha Buddha. Ya.
So biasanya kita pergi vihara, cara kita merayai kalau mengaitkan dengan akhlak ialah kita akan mengamalkan sila. Okay. Sila tu ada 5 sila bagi macam lay person macam saya lah, ataupun 8 sila. So yang kita kena mengamalkan untuk satu hari, maksudnya 24 jam, dan dia punya objektif ialah untuk mempertingkatkan ketenteraman dan mengurangkan ketegangan hidup. Lepas tu juga haraplah ia akan meningkatkan kerohanian dan melatih minda kita melalui yang 8 sila tu. Ya. Yeah. Okay, alright. Okay, baik. Terima kasih. Saya ingin kongsikan sikit lah sebab tahun lalu kami berkesempatan untuk pergi ke Lumbini di Nepal. Oh, wow, okay. Jadi yang menariknya diskusi yang berlaku pada ketika itu dengan salah seorang Sami. Kami, sebab semua orang tengok kami pelik, kami pakai hijab, kami masuk dekat tempat suci, tempat suci bagi penganut agama Buddha, dan saya duduk saya dan sahabat saya Malina Ismail duduk di satu pokok, dan tiba-tiba ada seorang Sami yang ajak untuk berdialog. Jadi saya fikir kalau yang poin utama, asas kepada agama Buddha tu katanya adalah berbuat baik kepada semua orang. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Dan saya fikir itu juga ada juga yang dimaklumkan oleh Pak Wawan dan saudari Puan Fat tadi, yang memaklumkan hikmah ataupun agama tu datang sekali dengan akhlak, message and messenger. Dia tak datang salah satu je, dia datang dengan dua-dua. Ada human figure and ada message daripada agama tu sendiri. Jadi gila, maksudnya macam Saudara Leo setuju tak dengan pendapat tu? Ya, memang betul. Sebab kalau morality dalam Buddhisme bolehlah dirumuskan dalam 3 prinsip sebagai apa saudari yang katakan, iaitu mengelakkan kejahatan, membuat baik dan menyucikan minda. Tiga inilah. Tiga ini. Ya. Okay. Terima kasih banyak. Alright. Okay. Jadi kita pun telah pun menerima soalan daripada rakan-rakan di Facebook, di social media. Alright. Saudara Syahrizul Muiz bertanyakan kepada Puan Wan Fat, apakah perbezaan antara akhlak dan moral? Kalau ada panel yang lain boleh share juga pun tak ada masalah. Apa beza antara akhlak dan moral? Cik, nak pakai talian hayat ke Puan Wan Fat? Boleh pakai talian hayat. Saya berpandangan akhlak itu kalau dalam Islam dia lebih dalam lah kan, maksudnya dia lebih dalam. Moral ni sekadar macam buat baik, tapi kalau akhlak ini kita berbuat baik untuk dapatkan balasan. Kita percaya kepada balasan yang ada bila kita buat baik tu, ada balasan yang Allah bagi. Itu untuk akhlak lah. Dan dia lebih macam kepada penyucian jiwa. Bila kita buat baik bukan sekadar kita bagi pada orang lain, tetapi untuk kita juga. Kalau bagi saya lah, kalau saya berpendapat akhlak itu lebih dalam maknanya, lebih kalau kata Pak Wawan tadi, lebih hakiki dan lebih trust, maksudnya lebih ke dalam inti. Kalau moral ini kita diajak untuk berbuat baik semata-mata, tapi tidak sampai kepada penyucian jiwa. Sebab tu kata kalau dalam Quran tu ada satu ayat dalam Quran dia kata ayat baik. Maksudnya bila kita buat baik, kebaikan itu kepada kita, datang kepada kita kan. Bila kita buat jahat, maka kejahatanlah yang akan datang kepada kita. Saya tak ingat ayat tu, tapi ada satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang buat baik, kebaikan itu kepada kita. Sebab tu dalam society yang kita duduk sekarang kan, penting untuk kita galakan untuk kita berbuat baik sesama kita. Sebab apa? Sebab kebaikan itu bukan hanya semata-mata kepada individu yang berbuat baik, tapi kita boleh memupuk ataupun menyuburkan masyarakat kita dengan segala jenis kebaikan. Dan bila semua masyarakat berbuat baik, kita akan hidup dalam suasana masyarakat yang baik lah.
Sebab tu dalam akhlak-akhlak yang baik ni kita harus bermula daripada diri kita sendiri dulu. Saya tak ingat ni siapa yang kata, dia kata kita kena bermula daripada diri kita dulu, kemudian kepada masyarakat, kemudian negara dan seluruh dunia. Maksudnya benda tu nampak macam terlalu ideal, maksudnya terlalu macam teori, tapi sebenarnya ia boleh jadi. Sebab apa? Sebab kebaikan itu bila kita tumbuh daripada kita, dia akan memupuk dan akan merimbun kepada orang lain. Sebab kata Ustaz Hasrizal dalam buku dia kata akhlak itu bukan lalang dan lalang tak memerlukan ladang semak, hanya perlukan tanah. Jadi biarkan saja tanah kosong dan ia akan tumbuh. Akhlak ialah buah yang dipetik daripada pokok. Ada pokok spesifik yang perlu ditanam dan ada baja tertentu yang perlu diberi supaya buahnya boleh dipetik. Maksudnya akhlak itu kita harus tanam, kita harus temai, kita harus tuai dan supaya buah dia tu semua kita boleh rasa. Maksudnya buah hidup dalam keamanan, hidup dalam kesejahteraan itu semua orang boleh petik dan rasai walaupun dia hanya tumbuh daripada sekecil-kecil benih. Macam itulah maksudnya. Itu pandangan saya lah. Kalau saudari Loh, you pendapat you, I mean like this is additional. Kita dapat I memang setuju dengan penjelasan saudari tadi, sebab bagi I fahaman I ialah morality tu macam prinsip lah, sebagai katakan macam elakkan kejahatan, buat baik, lepas tu menyucikan minda. Yang akhlak tu macam yang saudari katakan, dia ialah buah lah. Kalau bagi Buddhis, kita memang yang itu ialah kita punya tindakan yang biasanya kita kaitkan dengan niat, kata-kata dengan perbuatan lah. So yang tiga ni dibarangkan sebagai akhlak lah. Jadi kalau saya pun ada soalan nak tanya saudari Lohit ni. Maksudnya kalau kita sebut bukan nak tanya, kata boleh berkomunikasi kan tadi. Maksudnya sebab tadi sebut tentang ada akhlak, ada niat dan juga apa lagi satu? Akhlak, niat dengan perbuatan. Perbuatan. Bukan, akhlak ialah niat, kata-kata dengan perbuatan lah. Oh okey, jadi antara tiga-tiga kata-kata, perbuatan dan niat tu mana yang paling essential ataupun paling penting dalam akhlak yang menurut kaum Buddhis? Kita percaya yang niat tu kan akan membawa kita punya perbuatan. So yang niat tu paling penting lah. Sama macam Islam lah kan. Injama betul. Saya fikir Ustazah dan Pak Wan boleh betulkan saya, Wan Fad dan Pak Wan boleh betulkan saya. Kita ada dalam hadis pertama kita ada innamal a'malu binniyat, maksudnya, dan ada ustaz-ustaz kat luar sana boleh betulkan juga. Dan kita pun kalau kita nak berdakwah, maksudnya nak buat kebaikan kepada orang lain, dia kena mula dengan syahadah. Maksudnya kita kena start dengan diri kita dulu dan kita kena yakin dan percaya dengan apa yang kita buat, dan kita kena laksanakan dengan perbuatan. Maksudnya dalam bentuk solat, puasa yang sekarang ni umat Islam sedang berpuasa. Jadi itu adalah salah satu dalam bentuk perbuatan yang kita kena buat lah. Tapi dia punya macam yang Wan Fad cakap tadi tu, essentialsnya adalah apa tadi? Niat. Alright, okay. So kita masih ada banyak lagi masa. Jadi kita beralih kepada Pak Wawan. Okay, soalan kepada Pak Wan, satu-satunya kumbang di dalam kalangan bunga kita sekarang. Alright. Ada rakan-rakan dalam social media kita maklumkan yang masih lagi belum terjawab. Okay, masih lagi belum terjawab soalan kedua tadi. Mengapa orang yang beragama ni kan, sebab kita dapat tengok kita ada berapa banyak, kita ada Universiti Islam, kita ada Universiti Sains Islam, kita keseluruhan anak-anak kita, adik-adik kita dekat sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya mengambil subjek agama. Ada pun yang tidak mengambil subjek agama akan mengambil subjek moral. Tetapi mengapa ayat-ayat yang digunakan di dalam social media, platform ini adalah platform yang digunakan oleh individu-individu sendiri, adalah ayat yang digunakan ataupun dia tidak mempamerkan akhlak ataupun adab orang yang beragama. Sedangkan kita punya rukun negara kita yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya macam kalau mereka berpegang kepada rukun negara, maksudnya ada kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi kenapa mereka tidak mempamerkan akhlak tu dalam social media? Ada yang tak puas hati, jadi saya tak boleh beralih ke seterusnya. Mereka masih
Seperti mana saya cakap tadi lah, soalan ni memang susah sikit nak jawab lah. Dia boleh menimbulkan kontroversi. Saya Demokrat, saya terpaksa dengar cakap saya cuba menjawabnya dengan mengungkap balik apa kata-kata Ibn Qayyim tadi. Iaitu agama itu keseluruhannya adalah akhlak. Maka barang siapa lulus akhlaknya, maka dia lulus dalam beragamanya. Kalau kita faham balik maksud agama itu sendiri, kalau kita dalam Islam, kita faham apa disebutkan sebagai agama, itu adalah apa benda yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itu disebutkan akhlak Nabi ialah Al-Quran. Jadi apa saja yang diungkapkan, yang disebutkan dalam Al-Quran, contohnya kalau kata kita berselisih faham kan, tak setuju dengan orang, ada pendekatan hajron jamilah. Ada pendekatan qaulan mansura. Ada pendekatan yang banyak yang kita kena ud'u ila sabi rabbika bil hikmah, dengan hikmah dan sebagainya. Jadi berkemungkinan maksudnya bila faham balik pada tentang Ibn Qayyim, agama ni dia mesti masuk secara kafah. Semoga kita semua beragama secara menyeluruh lah. Semoga kita semua begitu. Tapi ke arah penyempurnaan agama itu ataupun penyempurnaan akhlak itu ialah dengan belajar dan memenuhi segala tuntutan yang ada di dalam agama. Agama ni dia mesti tulus, yang kita mesti boleh ambil semuanya. Maknanya kalau ada yang tidak capai, mungkin dalam penerangannya tu menggunakan ayat-ayat tertentu, maknanya belum sepenuhnya mengamalkan apa yang dituntut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi contohnya bila Rasulullah sendiri pun Allah sebutkan supaya hajran jamilah kalau kepada orang tertentu yang tak nak lagi dengan cakap kan daripada berbalah, lebih baik hajran jamilah, jauhi mereka dengan baik, jamil, dengan indah, bukan dengan jauhi mereka tapi masih lagi apalah ni kan. Tidak begitu pendekatan sebagai orang yang memiliki akhlak. Jadi asas dia tadi, bila kita betul-betul beragama secara menyeluruh, keseluruhan isi kandungan Al-Quran, keseluruhan sunnah Rasulullah itu akan kita peluk, kita pegang, kita gigit dengan gigi geraham ni sepenuhnya, maknanya sehingga dia menjadi tabiat, sehingga dia menjadi akhlak kita. Sebab akhlak itu tadi apa yang terkeluar. Dan apabila topik kita hari ini adalah berkaitan dengan agama dan akhlak, ramai yang mengungkapkan bahawa Islam itu adalah akhlak, agama itu adalah akhlak. Apa yang dibuat? Kalau kita faham pun dalam Islam itu sendiri, Islam itu disebut sebagai ad-din. Ad-din itu cara hidup. Cara hidup itu ialah apa yang segala yang kita buat, yang keluar daripada pemikiran kita, yang keluar daripada hati kita, yang keluar daripada fahaman kita tentang apa yang kita percaya, apa keimanan kita. Begitu. Jadi kita tak kata memang orang tidak sempurna. Semua orang ke arah menyempurnakan dirinya menjadi sebaik-baiknya sehingga ke akhir hayatnya. Dan disebabkan jiwa ni dia ada dua. Kan? Belum tentu yang sekarang ini yang kita lihat adalah orang yang kata apa mungkin nampak jahat, belum tentu akhir hayatnya kemudiannya dia adalah orang yang bermasalah. Belum tentu orang yang kita lihat sekarang ini akhirnya ke penghujungnya dia adalah orang yang akan menjadi baik. Tidak semestinya. Dan sikit sebelum Pak Irwan tutup, maksudnya dia ada sikit boleh terangkan sisi nilai kemanusiaan dan alam. Kita tengok sekarang ni waktu musim PKP adalah me time kepada planet bumi kita. Maksudnya sekarang ni ikan dah pada keluar, dekat Port Dickson pun penyu dah menetas, dan kita nampak alam semakin pulih. Jadi kalau boleh Pak Wawan ringkaskan dalam tempoh 2 minit, apakah akhlak, maksudnya akhlak kepada alam yang sepatutnya diterapkan oleh semua umat yang menganuti mana-mana agama di dunia ini. Okey, baik. Pertama kita kena faham dulu tentang dari mana asal kita, dari mana kejadian kita semua. Kalau dalam Islam kita faham pertamanya datangnya kita ni daripada Tuhan, daripada Allah SWT yang Esa yang menciptakan Al-Khaliq. Kemudian selepas daripada itu, ini dalam konteks penciptaan alam kepada manusia lah. Kemudian
sebelum diciptakan manusia, diciptakan alam. Selepas diciptakan alam, baru diciptakan manusia. Itu dalam Islam, ajaran kita. Dan sebelum diciptakan manusia, alam itu memang dah ada ekosistemnya sendiri. Dia boleh hidup dengan dia tersendiri. Dan saya pendekkan. Kemudian apabila manusia ni dilahirkan, diwujudkan, jadi banyak, berkembang biak dan sebagainya, wujud satu komuniti. Kita panggil sebagai komuniti lah, masyarakat. Dan kalau kita faham juga dalam konteks yang lebih luas, komuniti itu bukan hanya ada manusia. Dalam faham komuniti juga sebenarnya, kalau kita tengok dalam kamus bahasa pun, dalam kamus sains pun sebenarnya, komuniti itu juga merujuk kepada haiwan dan tumbuhan. Jadi kita kena perluaskan faham tentang komuniti, lingkungan kita ni, masyarakat kita ni bukan hanya manusia tetapi termasuk haiwan, termasuk juga tumbuhan. Contohnya kita nak membina satu penempatan di suatu tempat, kita kena lihat perairannya macam mana, udaranya, pokoknya, haiwannya di situ apa yang ada. Kita tidak simply terus tidak mempedulikan semua benda itu dan akhirnya kita buat hanya untuk memenuhi keperluan kita saja. Hilangkan hutan, kemudian tak fikir tentang sungai, tak fikir tentang haiwan yang ada di situ dan sebagainya. Terus kita buat ikut suka kita, memenuhi kita sahaja. Tak boleh begitu. Jadi faham tentang komuniti, maaf hujan, saya kena lari. Ni Alam berbicara dengan Pak Wawan sebenarnya. Dah berapa hari dah berapa hari tak hujan ni, terpaksalah kan. Sekejap ya. Okey. Jadi bila kita faham begitu, manusia dan haiwan ini dia saling berhubungan. Kalau kita faham juga balik kepada faham komuniti ni tadi, ialah komuniti itu dia berhubungan dan saling bantu membantu. Begitu maksudnya komuniti. Kan? Jadi balik kepada akhlak kita kepada haiwan ni tadi sama juga, dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 38 bahawa semua haiwan, burung-burung ini adalah umat seperti kamu. Sebab itu nilai kita kepada haiwan tu juga sama, kasih sayang, ihsan dan sebagainya, menjaga dia, bagi makan dan sebagainya, sama seperti mana kita buat kepada manusia. Dan dari situ juga sebenarnya alam yang diwujudkan ini, haiwan, tumbuhan dan sebagainya adalah tempat untuk kita belajar. Dan sebenarnya manusia daripada zaman dulu sehingga ke sekarang belajar daripada alam. Dan proverb semua pun yang diungkapkan pun sebenarnya banyak terkandung alam. Sebab nilai-nilai pelajaran itu, kita kata ginilah, hari ni tajuk kita akhlak kan. Nilai-nilai akhlak itu juga Tuhan datangkan melalui haiwan ataupun tumbuhan untuk kita belajar. Begitu. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak Pak Wawan. Alright, soalan terakhir kepada saudari Loh kita, perkongsian objektif berpuasa, sebab sekarang ni kita tengah puasa kan. Maksudnya di dalam agama Buddha pun ada puasa juga. Apakah objektif puasa dalam agama Buddha? Dan Amin tutup sikit dengan harapan kepada jangkaan keharmonian antara kaum di Malaysia di masa depan. Silakan. Kalau tadi katakan kalau bagi kita puasa tu kita akan mengamalkan 5 sila ataupun 8 sila. Yang 8 sila tu biasanya waktu biasa lah kan kita akan mengamalkan. Maksudnya 24 jam kita tak akan membunuh, tak akan mencuri ataupun bersetubuh, berbohong, ataupun minum minuman keras. Yang ini ialah 5 sila. Kalau biasanya memang kita mengamalkan 5 sila tu, waktu Vesak tu kita akan mengamalkan 8 sila, iaitu akan tambah yang 3 lagi lah. Yang ke-6 tu mengambil makanan selepas matahari tegak. Maksudnya selepas pukul 12 kita tak akan makan. Yang ke-7 kita tidak akan menari, menyanyi ataupun pakai perwangian untuk mencantikkan diri. Yang akhir sekali ialah menggunakan tempat duduk atau tidur yang mewah. So yang semua ni objektif ialah untuk mententerakan kita
dan juga melatih kita punya minda, dan haraplah meningkatkan kerohanian melalui akhlak lah. Harap dengan mengamalkan sila untuk 1 hari atau 2 ni akan lepas tu akan influence kita punya akhlak dalam setiap hari. Okay. So, yeah. Harapan ada keharmonian di Malaysia? Harapan saudara ini? Rasanya kalau boleh I kaitkan harapan saya dengan apa yang katakan tadi tentang alam sekitar dan makhluk, sebab tadi ada katakan alam sekitar bukannya alam saja, tapi dia termasuklah pokok-pokok ataupun haiwan. Kalau bagi Buddhisme, kita percaya yang kita ni umat manusia kena sayangi sesama lain dan terhadap makhluk dan alam semesta juga. Kalau kita memusnahkan sebarang makhluk ataupun alam semesta, ini akan membawa sesuatu gangguan terhadap hukum semesta. Yang hukum semesta ni ialah kita semua ni interdependence lah. Sebagai katakan tadi saling berhubungan, saling berkaitan. So kalau I am because we are. So saling sayangi antara satu sama lain, walaupun berbeza adalah sangat penting lah. So saya punya wish ialah harap-haraplah kita Malaysia akan berkembang dan sayangi satu sama lain lah antara different races. Okay, baik. Hello, untuk Wan Fat dan Puan Wan Fat dan Pak Wawan, ada sebarang kata-kata akhir untuk menutup sesi forum kita pada hari ini? Saya dulu lah. Okay, saya rasa untuk dia sebut tentang kemanusiaan tu, saya pun macam ada juga nak share tentang kemanusiaan. Dia ada 3 poin utama lah kalau dalam Islam ni. Rangkuman semua kemanusiaan dan akhlak. Yang pertama itu manusia itu berperanan sebagai hamba dan khalifah untuk memakmurkan dunia dan masyarakat lah. Yang pertama, maksudnya kita jadi hamba dan juga kita jadi pemimpin untuk memakmurkan dunia. Yang kedua, kita semua bertanggungjawab untuk memperbaiki diri sendiri ke arah kebaikan dan juga memperbaiki masyarakat. Maksudnya itu tanggungjawab kita. Yang ketiga, kita juga bertanggungjawab untuk menambah ilmu pengetahuan sebagaimana kita mampu, selagi mana kita mampu. Maksudnya 3 benda tu yang kita kena buat lah untuk menunjukkan akhlak kita yang kita sentiasa perbaharui dan tambah baik. Wallahualam. Alright, Pak Wawan. Okey, baik, terima kasih. Untuk sebelum tu, Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan saya sekarang sedang membaca buku yang hilang dari kita ialah akhlak. Jadi bagaimana kita nak menyempurnakan akhlak? Akhlak ni kita pun tak tahu kita akan sempurnakan sebanyak mana, sehingga secukup mana. Tetapi salah satu yang mungkin kita boleh ambil iktibar ataupun kita boleh pegang ialah sempurnakan agama. InsyaAllah dengan itu juga kita akan menyempurnakan akhlak kita. Sempurnakan agama maksudnya bukan sekadar yang biasa-biasa je kita buat solat dan sebagainya. Tetapi segala apa yang dituntut di dalam Al-Quran, yang dituntut dalam sunnah Nabi SAW, itulah yang mesti dilaksanakan. Sebab saya melihat tadi yang daripada panel kita tadi, Loh Yip Ping tadi menyebutkan tentang niat, kata-kata dan perbuatan itu sama makna dengan iman dalam Islam. Jadi penyempurnaan iman ialah penyempurnaan agama. Penyempurnaan agama ialah penyempurnaan akhlak. Okey, baik. Terima kasih banyak. Alright, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan di Facebook juga yang memberi komen dan cadangan balas kepada panel-panel kita pada hari ini. Untuk rakan-rakan yang telah pun mendengar maksudnya forum diskusi dialog heluah kita tentang agama dan akhlak ini, ingatlah yang maksudnya ilmu idza la ya'lam bih, sama macam pokok-pokok tadi kan, berilmu tetapi tidak
berakhlak. Maksudnya buah yang kita nak bagi kepada masyarakat tu masyarakat tak dapat sebabnya dia belum berbuah lagi. Jadi kita doakan supaya putik-putik ni mula keluar lah waktu musim-musim PKP ni. Kalau alam pun dah belajar untuk menjadi Merimbun, semakin baik, menjadi semakin baik dan sembuh, kita doakan supaya akhlak-akhlak manusia bukan di dalam Malaysia khususnya dan dunia umumnya akan menjadi kecenderungan untuk menjadi lebih baik tu, retrospeksi masa untuk mencari versi diri sendiri lebih baik tu lebih banyak lagi. Okey, baik, terima kasih banyak. Jadi saya minta untuk mutekan video. Kita nak alu-alukan rakan slot seterusnya adalah daripada rakan Ketua Helwa kita, Saudari Mardiah. Silakan Mardiah. Mardiah. Assalamualaikum. Mardiah daripada Ketua Helwa Melaka. Mardiah belum masuk lagi. Okey, kita mula dengan Kak Sakinah lah. Kak Sakinah boleh unmute. Okey, Kak Sakinah apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, khabar baik. Alright, okey. Kak Sakinah adalah merupakan Ketua Helwa Johor. Boleh Kak Sakinah kongsikan sedikit tentang kondisi yang berlaku di Johor sekarang ni dan apakah inisiatif yang dilaksanakan oleh Helwa Abim Johor di sana sekarang? Silakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So sekarang ni kita dalam musim PKP dan masa sama kita terus juga jalankan gerak kerja untuk membantu di lapangan. So antaranya pada awal April tu kita dah start untuk kutipan dana COVID. So first ni kita start dengan kita prepare set PPE. So kita ada team yang menjahit set PPE tersebut untuk disalurkan kepada hospital-hospital yang memerlukan. So antaranya kita fokus masa awal-awal tu dekat Hospital Keluang. So team jahit kita tu adalah daripada Keluang. So kita ada Helwa kita di Keluang yang mengetuai dan mereka menjahit PPE tu. So antaranya yang dia buat adalah head cover, boot cover, gown dan apron. So kita salurkan kepada Hospital Keluang dan sebahagian kita salurkan ke klinik kesihatan di Johor Bahru. Dan masa yang sama juga kita start juga gerak kerja KSSB, kempen Soran Sekampik Beras. So kita dah masuk ke fasa yang kelima dan kita punya buat masa sekarang ni kita dah edar untuk KSSB saja lebih kurang 300 keluarga yang dah terima manfaat KSSB di Johor. Dan kita ada juga edar makanan kering untuk pelajar IPT dan hospital sebanyak lebih kurang 400 pack makanan kering. Dan kita ada juga bagi hygiene kit kepada pelajar IPT juga. So ini antara yang kita gerakkan di Johor untuk membantu mangsa-mangsa yang terjejas sebab COVID di hospital dan juga keluarga-keluarga yang terjejas pendapatan disebabkan COVID. So seterusnya kita juga dalam proses kita juga buat projek susu dan pampers. So ni projek Helwa. So kita salurkan susu dan pampers kepada keluarga yang memerlukan. Maksudnya dia ada anak kecil tapi dia tak ada susu dan pampers. Kebanyakannya kita bagi ni yang bayi yang memang memerlukan. So kita salurkan tersebut kepada keluarga-keluarga yang dia memang minta lah dia nak susu dengan pampers untuk anak. So kita bagi juga. Tu projek kita jalankan di Johor. So selain daripada tu kita dalam proses untuk gerakkan dapur Helwa. InsyaAllah kita gerakkan pada Sabtu akan datang. Target adalah seramai 300 orang penerima yang akan menerima manfaat dapur Helwa ni pada Sabtu depan. Dan kita juga walaupun dengan musim COVID ni, PKP ni, kita still run usrah Helwa kita dalam online. Kita gerakkan juga mesyuarat kita untuk pergerakan projek-projek Helwa di Johor. So ini antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan buat masa daripada awal daripada Mac, April dan sampai ke Mei. So ini antara projek-projek kita jalankan di Johor yang digerakkan bersama, ada program bersama ABIM sekali dan ada juga program projek Helwa semata. So maksudnya Helwa yang bergerak. Ya, itu saja. Baik, terima kasih banyak Kak Sakinah. Ada nombor akaun Bank Johor yang nak dikongsikan dengan rakan-rakan di luar sana? Okey, itu ada Johor.
Jadi kita minta supaya rakan-rakan penonton untuk sebar luaskan di luar anda duduk di rumah, bagi di luar ABIM hantar bantuan sama-sama. Okey baik, terima kasih banyak Kak Kina. Seterusnya kita bergerak ke Melaka. Saudari Mardiah boleh. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alright, okay. Silakan kongsikan sedikit tentang apa yang Melaka dah buat ataupun nak buat dan kalau nak bagi sedikit respon kepada Hello ABIM Pusat. Silakan. Okay, insyaAllah, alhamdulillah sekarang ni situasi di negeri Melaka itu sendiri, PKP, sekarang ni 3 daerah iaitu Jasin, Melaka Tengah dengan Alu Gajah sekarang ni adalah zon kuning. Sebelum 2 daerah yang zon merah iaitu Jasin dan Melaka Tengah itu sendirilah. Jadi kami di negeri Melaka masih lagi mengikuti SOP PKP dan kalau yang kita lihat di hospital dan sebagainya memang akan mengikutilah seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, untuk aktiviti Helwa sepanjang PKP, kami juga sama juga seperti dulu, kami juga adakan usra online. Secara online 5 kali lah semasa sepanjang PKP dan 2 hari sebelum Ramadan kami juga telah buat KSSB fasa 1 iaitu sebanyak 80 penerima manfaat di 8 kawasan di negeri Melaka dan juga sepanjang Ramadan untuk Helwa Melaka kami buat satu program iaitu Quran Hour, iaitu kami buat tadarus bersamalah dengan Helwa Melaka. Dan pada 7 dan 8 Ramadan kami juga turut bersama seperti Helwa negeri yang lain, kami juga turut bersama dalam program Helwa Dapur Helwa Ramadan. Okey. Makanan yang telah dibuatlah untuk buka. Jadi sebanyak 20 keluarga. Berapa keluarga? Berapa keluarga? 25. Okey, program akan datang juga KSSB fasa 2 iaitu Ahad ni. Ahad ni sebanyak 180 penerima untuk ni. Kombinasi FFTN dan KSSB iaitu kolaborasi dengan WAP dan GPM Melaka lah. Jadi hari ni seperti hari ni di Al-Huda dia tengah packing barang lah untuk menjalankan agihan hari Ahad ni. Okey. Kalau sekiranya ada yang menyumbang untuk Dapur Helwa, jadi kami akan meneruskan program Dapur Helwa untuk fasa kedua ni. Alright. Dan sebenarnya isu di Melaka ada satu bangunan ABIM dan juga dia bersama dengan Tadika ABIM Al-Huda. Jadi kami dapat satu notis selama 2 minggu oleh PKD. PKD adalah Pejabat Kesihatan Daerah, di mana di Tadika ABIM Al-Huda itu sendiri perlu mewujudkan stor dan bilik sakit. Jadi kami terpaksa membuat keputusan secara drastik untuk meneruskan projek walaupun dalam PKP ni dan hasil kos yang memakan 35,000. Jadi sekiranya ada penderma di luar sana yang ingin menyalurkan sumbangan. Maaf Mardiah, maksudnya premis tu digunakan ke ataupun diarah untuk renovate? Diarah. Sedang digunakan. Premis sedang digunakan ke atau belum digunakan lagi? Premis apa ya? Premis yang PKD minta untuk tambah store dan sebelum PKP. Sebelum PKP. Okey. Jadi disebabkan PKP jadi ditangguhkanlah untuk pembinaan baik boleh ni. Sekiranya kalau tidak dapat buat untuk bilik sakit, macam mana keadaan untuk anak-anak taski untuk kembali ke sekolah kan? Kita tak tahu. Baik. Itu sumbangan melalui Tadika ABIM Al-Huda lah. Boleh saya share sikit? Boleh, share. Okay, CIMB 8603 593706. Okay. 8603 593706.
8603 5937 5937 06. 06. Alright, okay lah. Alright, okay, baik. Terima kasih banyak kepada Mardian, terima kasih banyak kepada Sakinah, terima kasih banyak kepada semua panel yang sudi untuk turut serta dalam sesi dialog Helwa kita pada hari ini, dan terima kasih berjuta-jutaan kepada seluruh penonton yang ada di luar sana, dan kita nak maklumkan siri dialog Helwa Ramadan ni akan berterusan pada tarikh yang akan ditetapkan, dan kita akan kongsikan nanti dengan tajuk-tajuk yang lebih mencabar pada sesi-sesi akan datang dengan panel-panel daripada seluruh Malaysia yang akan turut serta, dan tak cukup perkataan terima kasih saya nak ucapkan saudari Loh Hit Ping, Wan Fight, Pak Wawan, Kak Sakinah dan Mardia. Terima kasih banyak, dan kita doakan, kita harapkan supaya proses ataupun cerita konsep input kita tentang agama dan akhlak ini menjadi satu lonjakan paradigma. Jika semua agama mengajak kepada keharmonian dan keamanan, mengapa masih ada pergaduhan dan perpecahan yang kita terpaksa hadapi sekarang? Okay? Jadi terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran, selamat berpuasa, Jumaat Mubarak, dan kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Kita tutup dengan segmen kanak-kanak oleh Khadijah dan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Hi everyone, I'm Aisyah Humaira from 6th Talha. Today, I am just going to wish you a happy Ramadan to everyone. Hashtag have a nice Ramadan everyone. Hashtag make many good deeds. Hashtag make many pahalas, and hashtag bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Khadijah from 5 Abu Ubaidah. How was your Ramadan? I hope you guys have a happy Ramadan. I know the Ramadan this year is a little bit boring because we can't go to mosque to Tarawih. We also can go to Bazaar Ramadan. Never mind, we still can Tarawih with our family. We still can eat our mother's cook. So stay positive, okay? That's all from me. I hope you guys have a happy Ramadan. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good evening. I'm Aisyah Humaira from 6th Talha, and I'm Khadijah Safia from 5 Abu Ubaidah. Do you guys know about what kind of disease is spreading now? Oh, I know. It is COVID-19, right? Yes. Isn't there any antidote for COVID-19? So far, COVID-19 don't have any antidote, but we can still prevent it. So today, we are going to share with you one easy tip to prevent COVID-19. Hope you enjoy. So guys, the one easy tip to prevent COVID-19 that we are going to share to you today is wash your hands properly and frequently. It is easy, right? But we are going to show the right way to wash your hands. First, wet your hand with water and rub your hands with soap. Second, scrub your fingerprint. Third, scrub your nail. 4, rub your fingers. 5, rub your middle finger. 6, rub your wrist. Lastly, wash your hand with water and wipe with a clean towel. So guys, we have finished doing the easiest way to prevent COVID-19. When we clean our hands properly, it will kill the nasty germs. My final advice to you guys, stay at home
Use sanitizer or wash your hands to wear mask when you go out. Remember, practice a healthy lifestyle to stay healthy.